Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena masih bersama dengan channel saya ini. Dan saya ada pencerahan politik berkenaan dengan isu yang tadi saya baca. Walaupun ada 2 hari yang lalu sepatutnya saya sudah buat isu ini, yaitu DAP sanggup lakukan apa sahaja untuk ke Putrajaya, kata PAS. Ini yang dikatakan oleh PAS, yang mana di info rakyat nih, kawan-kawan boleh baca lagi ya. Ini. Dan dia mengatakan DAP akan melakukan apa saja demi untuk mentadbir kembali Putrajaya, termasuk berusaha mendapatkan sokongan pengundi Melayu. Ini kata Naib Presiden PAS Senator Idris Ahmad. Berkata DAP tahu mereka solid boleh mendapat sokongan orang bukan Melayu, terutamanya pengundi Cina. Okeylah, itu nanti saya jawab di situ. Dan apa yang tidak menarik di sini, dia kata menjelang PRU ke-15 pula bersatu di geral pengkhianat. Ini kisah menarik. Ada udang di sebalik mie kuala sepetang, kata dia lah. Katanya catatan di media sosialnya. Jadi saya nak mengungkap kembali kata-kata dia ini tadi, yang mana dia mengatakan DAP sanggup lakukan apa saja ke Putrajaya. Dan saya nak bertanya kepada pimpinan PAS, siapa yang sanggup lakukan apa saja untuk ke Putrajaya? PAS ke DAP. Yang kita lihat, orang yang gila ingin ke Putrajaya ini adalah pemimpin PAS. Kalau rakyat hari ini lihat, mereka yang beria sangat ingin ke Putrajaya. Tetapi habuk pun tak ada. Tak boleh lakukan kerja. Jadi menteri apa mungkin kita tak nampak hari ini. Ini kritikan saya sebagai rakyat, dan orang lain di luar sana lihat apa yang telah mereka lakukan hari ini. Mana cerita mereka yang menceritakan hal itu ini? RUU lah, kes Adib lah, kes berbagai-bagai yang mereka nak buat apabila mereka memerintah Malaysia ni. Mana dia? Cakap macam tin kosong juga. Semua pemimpin, semua parti politik yang ada di negara ini bertanding untuk komponen parti mereka menang, bertujuan untuk memerintah Malaysia ni. Bukan sahaja DAP. Mau PKR kah, mau Amanah kah, mau PAS kah, mau UMNO kah, mau PBBM kah, mau parti apa pun, tujuan mereka adalah untuk memerintah negara. Bukan gila namanya. Yang gila itu pemimpin kamu yang tak faham. Jangan berpolitik menggunakan agama. Politik itu patutnya kita berteraskan apa yang perlu kita buat manifesto supaya membangunkan negara ini. Bukan menjualkan isu-isu perkauman dan isu agama. Ini seolah-olah menjualkan isu perkauman. Memang juga di PRU ke-15 nanti orang akan kata parti bersatu itu parti pengkhianat. Karena itu memang terjadi. Kalau nak backing sangat, nak membodek sangat dengan bersatu, tidak perlu nak cerita kamu bergabung dengan UMNO lagi. Kamu hari itu dah buat, kamu punya gabungan dengan UMNO. Kenapa hari ini kamu membodek bersatu untuk nak duduk di dalam PN ni? MN kamu tu hilang begitu saja. Kamu nak menyalahkan parti DAP. DAP itu parti yang diluluskan oleh ROS. DAP itu tidak menjualkan isu agama, tidak menjualkan isu kaum. Kerana dia majoriti orang Cina yang ada di dalam tu, memang betul lah orang Cina yang banyak sokongan kepada DAP. Begitu juga PAS, UMNO. Sokongan mereka adalah daripada kelompok pengundi Melayu. Tidak mungkin orang Cina nak menyokong PAS. Begitu juga DAP. Tetapi ideologi yang dibawa oleh pemimpin politik di dalam parti mereka ini tadi, yang boleh diterima rakyat, kenapa nak dipertikaikan? Ini yang berlaku. Asyik jual-jual kaum, asyik jual-jual agama. Bila negara kita ni nak maju? Kamu pemimpin, ada sekolah, ada kelulusan tinggi-tinggi, tetapi bercakap macam orang yang tak ada sekolah. Lebih baik suruh budak-budak bercakap, lagi bagus. Daripada suruh dengar kamu punya cakap, lebih baik aku ni yang bercakap daripada kamu tu yang bercakap. Inilah yang berlaku dalam parti kamu tu.
Urus takbirkan kamu punya parti itu dengan baik. Buangkan isu perkoman, buangkan isu agama, buangkan isu yang tidak baik-baik itu di dalam tu. Jadilah seorang pemimpin yang bagus, supaya kami rakyat ni boleh menilai, kami boleh ikut yang mana yang terbaik. Jangan duk cerita DAP nak bergabung dengan UMNO, terserah mereka lah, pimpinan mereka, parti mereka yang sibuk sangat dengan parti orang. Kenapa? Bertanding 100 lebih kursi, menang berapa belas kursi, ada hati nak sembang, nak kontrol satu Malaysia. Selepas PRU ke-15 ni pupus parti kamu. Saya yakin itu. Jadi tidak perlu kita nak menjual parti ini, menjual parti itu. Kami rakyat dah muak. PAS berada dalam kerajaan hari ini, apa yang PAS buat? Ini hakikat yang perlu dia PAS ni terima. Pemimpin PAS ni terima. Mengkritik orang itu lebih senang. Seperti yang saya buat ini. Tetapi tidak mudah kita laksanakan tanggungjawab apabila kita duduk di tempat itu. Bukan jadi menteri itu tinggal nak sign, dapat gaji setiap bulan. Bukan macam tu. Kita perlukan ideologi, kita perlukan ilmu, kita perlukan kita punya IQ yang bagus untuk kita memberi sesuatu part yang terbaik untuk mana perlu kita lakukan supaya kita mendapat satu idea yang bernas sebagai seorang pemimpin. Bukan duduk sana dengan ego, punya bodyguard, dengan punya ego, punya gaji yang besar, dengan kita punya status datuk. Ini saja. Inilah pemimpin Malaysia yang ada hari ini. Dikritik tidak mau oleh rakyat bila nak berkembang maju. Jadi sebagai pemimpin PAS tu, cerminkan diri sebelum kritik orang. Rakyat mengkritik, akan kritik bahawa bersatu itu di PRU ke-15 nanti, memang rakyat akan kata parti itu parti pengkhianat. Memang itu akan rakyat katakan. Karena hakikat asalnya bersatu yang ada tu berapa? Berapa belas daripada PKA, berapa belas daripada UMNO. Lompat semua. Ini kayak yang nak dikatakan parti bersih oleh rakyat? DAP itu solid parti. Kamu hari-hari menghentam DAP untuk apa? Parti ada berapa belas kursi saja menang. DAP itu seluruh Malaysia ada. PKA itu seluruh Malaysia ada. PAS ada ke seluruh Malaysia? Kerusi pun tak ada di Sabah Sarawak. Ada hati nak memerintah Malaysia. Inilah luahan saya kepada pemimpin-pemimpin yang tidak tahu nak bercakap dekat media. Keluarkan kenyataan, ikut sedap mulut mereka saja. Dah duduk kerusi empuk, lupa akan daratan. Tak sedar diri. Okey kawan-kawan, itulah luahan hati saya kepada mereka yang mengatakan DAP saja yang nak kepercaya. Mereka sendiri itu yang lebih-lebih. Okey, sekian, terima kasih dari saya. Thank you.